أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang para pendengar, jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita selawat sebelum kita mulakan bacaan kita. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Baik, kita mulakan dengan isti'adzah dan bismillah. Kemudian insya-Allah sama-sama para hadirin boleh ikut perdengarkan apa yang saya akan bacakan sebentar lagi. Jadi insya-Allah kita sama-sama lah mulakan dengan isti'adzah dan bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, boleh kita sekali lagi dengan nafas yang penuh, kita ambil dengan baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sebelum saya terlupa, para hadirin boleh buka halaman yang ke-293 untuk membaca surah Al-Kahfi. InsyaAllah saya akan bacakan sehingga ayat yang ke-5 pada malam ini. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Sadaqallahul Azim. Baik, insyaAllah kita melihat sedikit pada tajwid secara umum pada ayat yang pertama surah Al-Kahfi. Baik, yang pertama kita membaca mulakan dengan Alhamdulillahilladzi anzala. Baik.
kita hendaklah menekan pada bahagian syaddah yang disebut sebagai huruf syiddah, yakni di situ terdapatnya kalimah pada lafzul jalal lillah. Baik, dibaca dengan kasrah, jadi kita perlu baca dengan nipis. Lillah, alhamdulillah. Baik, gaya bacaan kita di situ adalah menipiskan sebutan lafzul jalal. Baik, dengan kita menekan pada kalimah lam yang kedua, yakni dimasukkan idgham yang pertama lillah kedua. Masukkan lam yang pertama yang kasrah ke dalam lam syaddah yang kedua dengan memberikan penekanan pada syaddah. Baik, kenapa kita kena baca panjang lafzul jalalah? Kerana ialah khusus untuk lafzul jalalah, kalimah Allah, lam yang berada di tengah, iaitu kalimah lahu, ataupun di sini lillah, dibaca dengan dua harakat. Baik, setelah itu kita akan masuk ke dalam allazi anzala. Baik, kalimah allazi sama juga, kita akan masuk dalam idghamkan allazi. Di situ kalau kita sambung alhamdulillahillazi, ha pada lafzul jalalah itu diidghamkan pada kita kira alif lam syamsiyah pada kalimah alif. Baik, terdapat huruf zal. Di situ perlu diingat para hadirin, huruf zal jangan dibaca sebagai zai. Itu akan menukar makna pada lafaz ini. Baik, jadi kalimah ini allazi yang bermakna yang, dan dibaca dengan panjang allazi, alhamdulillahillazi. Baik, terus kepada berapa panjang tadi allazi, iaitu 5 harakat. Dan seterusnya anzala ala. Anzala ialah di situ diturunkan, maknanya lah. Jadi anzala ini kenapa dibaca dengung? Yakni dengung ini terdapat pada hukum ikhfa. Nun mati, nun mati di situ bertemu dengan huruf zai. Zai tersebut adalah menyebabkan nun itu dibaca dengan ikhfa, yakni dibaca dengan samar-samar. Ingat balik yang saya kongsikan pada tuan-tuan, iaitu lidah kita di pertengahan sewaktu dengung itu berlaku. Anzala ala. Baik, seterusnya kalimah ala. Baik, sebelum saya lupa, pada setiap penghujung kalimah sebelum kita masuk ke dalam kalimah yang baru, iaitu dulillahilladzi anzala ala, jangan kita tambahkan mana-mana, panjangkan. Contohnya anzala ala, tak boleh. Ini hukum tajwid yang yang wajib kita baca dengan baik, dengan betul, iaitu tidak boleh memanjangkan mana-mana hukum yang disebut sebagai bukan pada tempatnya tidak berlaku mad, tidak ada huruf mad, sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 5 atau 6. Jadi kalau bukan bahagian mad di situ, tidak boleh dipanjang. Baik, kita terus pada ala abdi. Baik, kalimah ala hendaklah kita jaga pada huruf ain, iaitu kita kena kembali balik pada makhraj, iaitu huruf ain. Ala bermakna di atas, jadi ain di situ di pertengahan halqi, iaitu huruf halqi. Kita akan baca anzala ala. Di situ lam dibaca dengan 2 harakat kerana alif ziyadah itu berada di selepas lam, iaitu di atas alif maqsur. Ada yang tanya, kenapa tidak dibaca 4 Ustaz? Kenapa ala tu dibaca 2 je? Habis alif maqsurah tu bagaimana? Alif maqsurah ni sebagai rumah pada huruf mad tambahan, iaitu di situ alif ziyadah. Abdihil kitaba.
abdihi. Huruf ain juga. Baik, jadi huruf ain pada abdihi kita mesti membacanya dengan huruf ain di halqi dan bertemu dengan huruf ba, huruf sakinah. Baik, jadi bacaannya begini. Ala abdihi, iaitu berlaku apa dia tuan-tuan? Iaitu qalqalah, lantunan bagi huruf ba. Apabila di tengah-tengah kena ingat, iaitu qalqalah dia ada dua jenis. Yang pertama yang saghra, yang ringan. Yang kedua yang kubra, yang berat. Baik, jadi apabila di tengah mesti saghra. Baik, jadi kita baca anzala ala abdihi. Baik, boleh kita teruskan sehingga akhir. Masuk kepada al-kitab, abdihil kitab. Di situ kena jaga-jagalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah jangan sampai ada lantunan pada lam sukun, lam sakin, lam yang mati. Contohnya abdihil, itu tak boleh berlaku. Kalau berlaku buat apa? Betulkan semula. Kita kena baca ala abdihil kitab. Baik, Al-kitab di situ abdihil kitab. Ta dibaca dengan dua harakat kerana ada alif ziyadah. Baik. Setelah itu kita pergi kepada walam yaj'al lahu 'iwaja. Baik. Antara perpindahan dalam kalimah ini, contohnya kitab, walam, kita nak terus sambungkan. Abdihil kitab walam. Saya ingatkan semula untuk diri saya dan para hadirin sekalian, jangan sesekali kita menambahkan mad pada huruf yang tidak ada mad pada, maksudnya tidak perlu panjang. Contohnya kitab walam, tak boleh. Itu kalau berlaku perlu diperbetulkan semula. Baik. Okey, jadi para hadirin sekalian, mari kita sama-sama tengok walam yaj'al abdihil kitab walam yaj'al. Baik, kalimah walam, waw itu tidak dibaca dengan walam. Jangan membaca waw yang berbaris fathah ini dengan menutup ataupun wa, memoncongkan mulut. Baik, fathah sifatnya terbuka, iftah. Baik, jadi walam. Dan pada kalimah lam, lam di situ dibaca juga dengan huruf yang kita sebut sebagai huruf yang nipis, iaitu fathah di atasnya dibaca dengan terbuka, iftah. Walam. Baik, pada kalimah mim yang sukun, ia betul kita baca dengan lam. Walam, kita katuk mulut kita kerana huruf mim sifatnya kedua bibir akan dirapatkan. Baik, cumanya di sini berlaku hukum yang disebut sebagai apabila dalam rasam Uthmani ditulis sukun itu ditulis, tanda mati itu ditulis, yakni terdapat zahirnya sukun tersebut, izhar, sukun tersebut ditulis secara izhar, iaitu dia akan baca dengan, kita mesti membaca dengan izhar. Izhar ni apa? Izhar ini jelas. Contoh tadi kita baca lah walam, jelas. Dan jelas izhar ini dia tidak ada dengung, dia tidak ada sebarang gunnah. Contoh gunnah ni walam, yang itu tidak ada dalam izhar. Izhar dia mesti baca walam yaj'al lahu, dia jelas terus tanpa gunnah dan tidak ada sebarang samar-samar, ikhfa dan sebagainya seperti yang lain lah. Dia terus izhar di situ. Okey, masuk kepada yaj'al. Yaj'al lahu. Okey, baik, yaj'al. Okey, huruf ya pun sama iftah, jangan dibaca yaj. Kena baca ya. Yaj'al. Baik. Yaj'al di sini kita baca dengan bertemunya huruf, kita bertemu dengan huruf jim, iaitu sama juga qalqalah, lantunan di situ. Yaj'al lahu 'iwaja. Berapa harakat kita nak baca yaj'al lahu?
Baik, kalau kita perhatikan di situ huruf ha selepas huruf yaj'al lahu, selepas huruf ha bermakna di situ ada waw kecil. Itu yang disebut sebagai mad. Mad apa? Mad sillah. Sillah ada dua jenis, iaitu yang panjang, yang 6 harakat, satu lagi yang 2 harakat. Baik, senang cerita, kalau ada tanda yang misai tu, yang tu yang lebih panjang lah. Baik, yang ni dia panjang 2 harakat saja. Baik, habis kalimah walam yaj'al lahu 'iwaja. Baik, kalimah 'iwaja ini kita baca dengan huruf ain. 'iwaja. Jangan baca 'iwaja. Waw itu iftah. Dibaca dengan baris fathah. Baik, 'iwaja. Huruf jim tersebut kita baca dengan apa istilahnya? Dengan kaedah mad iwab, kerana di hujung terdapatnya huruf alif. Yakni pada sama dengan kalimah syai'a, raghada, contohnya lah. Pada surah lain contohnya qalila dan sebagainya. Wasyamsi waduhaha, contoh dalam surah Asy-Syams. Ataupun idza zulzilatil ardu zilzalaha, ardu zilzalaha, di situ ada alif yang di hujung, jadi kita baca dengan 2 harakat. Baik, man iwad, macam mana kita nak baca? Walam yaj'al lahu 'iwaja. Ja, 2 harakat. Baik, di atas huruf jim tersebut ataupun selepas sejurus huruf jim, di atas alif ada ini adalah tempat waqaf yang kita panggil waqaf tam, waqaf sempurna. Waqaf sempurna ini berlaku pada setiap pada akhir ayat. Baik, jadi ada kekeliruan di sini, yakni yang pertama adanya saktah. Sin kecil tersebut menandakan bacaan tersebut boleh disaktahkan. Yakni di sini kalau kita nak buat bacaan, kena buat kata nak kita nak berhenti, kita boleh pilih 2 wajah. Yang pertama, kita berhenti dengan wajah saktah. Contohnya wajah saktah ini apa? Saktah berhenti tanpa mengambil nafas baru dan sambung. Contohnya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira. Itu adalah wajah sakta. Baik, jadi kalau kita nak berhenti secara tam, berhenti seperti biasa dengan mad. Baik, InsyaAllah siri yang seterusnya pada sesi yang akan datang saya akan sambung untuk perbahasan tajwid pada ayat yang lain. Sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.